Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 31 Mac 2020. Sabah mencatat 4 kes baru positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini 201 kes. Dalam masa sama, 2 kes dilaporkan sembuh yang membawa kepada 11 kes sembuh secara keseluruhan setakat ini. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, pertambahan kes positif direkodkan di Tawau dengan 3 kes dan Kota Kinabalu 1 kes. 14 lagi daerah lain tidak mencatatkan sebarang pertambahan kes. Sementara itu, 2 kes yang sembuh dicatatkan di Kinabatangan. Setakat semalam, Tawau yang merupakan zon merah kekal daerah kes tertinggi iaitu 60 kes, diikuti Lahad Datu 34, Kota Kinabalu 29, Sandakan 15 dan Kinabatangan 14 kes. Sementara itu, operasi Nyah Kuman giat dilakukan di beberapa lokasi utama sekitar daerah Tawau yang merupakan zon merah COVID-19. Ia dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Tawau. Ketua Zon JBPM Tawau Syukur Hatta yang dihubungi RTM berkata Nyah Kuman melalui semburan dilakukan di kawasan Pasar Tanjung dan Pasar Ikan oleh 20 anggota. Semburan dilakukan selepas 2 petang selaras dengan arahan masa penutupan pasar yang dikuatkuasakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Turut mencari keutamaan lokasi panas seperti kawasan Projek Perumahan Rakyat PPR yang berisiko tinggi berlaku penularan COVID-19. Operasi turut dibantu agensi lain antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Perbandaran Tawau, Polis Diraja Malaysia dan MKN. Sementara itu, di Kunak, kira-kira 80 anggota pelbagai agensi diketuai pejabat daerah Kunak menjalankan operasi Nyah Kuman di sekitar pekan. Pegawai daerah Kunak, Juraimin Jadil berkata, semburan membabitkan 6 lokasi antaranya Pasar Ikan, premis perniagaan, terminal bas dan pejabat pos. Kerajaan negeri akan berbincang dengan Kerajaan Persekutuan berkenaan rancangan untuk menggunakan khidmat pakar perubatan dari China bagi membantu menangani COVID-19. Perkara itu akan bincangkan segera yang diwakili Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong. Sekiranya diluluskan, pakar berkenaan akan ditempatkan di Universiti Malaysia Sabah UMS yang mempunyai kelengkapan makmal yang diperlukan. Dalam masa sama, mereka akan melatih petugas perubatan tempatan dalam usaha menangani COVID-19 di Sabah yang merupakan antara negeri dengan kes tertinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal memaklumkan perkara itu dalam sidang media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menyarankan pihak yang ingin menyalurkan sumbangan berhubung COVID-19 agar berhubung terus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyelaras pembahagian sumbangan. Ia sebagai langkah pencegahan mengelak berlaku penularan selain melindungi para penyumbang dari risiko terkena jangkitan. 15 individu ditahan di Sandakan kerana ingkar arahan penangguhan aktiviti masjid dan surau dengan melakukan solat berjemaah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 11 individu ditahan di Surau Al-Munawarah, Kampung Mangkalinau, manakala 4 lagi di Masjid Al-Barakah, Kampung Lupak Meluas. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata semua individu berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi mereka ni pun telah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kerana itu kita terpaksa buat ada kebalai untuk siasatan lanjutlah berkaitan melanggar peraturan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini. Semua individu berkenaan dibawa ke Balai Bandar Sandakan untuk diambil keterangan sebelum didakwa di Mahkamah Magistrat Sandakan. SCP Muhammad Azhar ditemui media selepas serbuan bersama anggota pasukan pemantau PKP Sandakan di Kampung Lupak Meluas. Dalam pada itu, SCP Azhar memaklumkan 3 individu yang ingkar arahan PKP dipenjara 3 hari selepas gagal membayar denda RM4,000 yang ditetapkan Mahkamah Sandakan. Hukuman dijatuhkan oleh Magistrat Suhaila Selak.
Seorang lagi lelaki mengaku bersalah di mahkamah sama atas pertuduhan menghalang penjawat awam di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan memandu secara cuai di jalan awam menurut Seksyen 279 Kanun Keseksaan. Lelaki tersebut dihukum penjara 3 bulan dan denda RM6,000 untuk kesalahan pertama dan penjara 30 hari dan denda RM1,500 atas kesalahan kedua. Pelbagai lapisan masyarakat tampil menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan yang berkhidmat tanpa mengira penat lelah dalam menangani penularan COVID-19 demi kesejahteraan rakyat dan negara. Tampil menyalurkan bantuan kepada petugas hospital wanita dan kanak-kanak Sabah HWKKS di Kota Kinabalu, Saidi Yusof, seorang pemilik restoran di Ibu Negeri yang menghargai komitmen semua petugas Barisan Hadapan. Dulu asalnya kedai ini beroperasi yang majoriti datang daripada Hospital Likas. Jadi kami sekarang tersentuh dan terharu disebabkan COVID-19. Kami sebagai rakyat biasa, kami ingin membantu pihak Hospital Likas dan menyediakan makanan untuk orang. Lagipun orang ni di barisan depan. Saidi yang mula mengagihkan bantuan makanan sejak minggu lalu di beberapa pos kawalan pasukan keselamatan turut menzahirkan harapan agar sebuah pusat khas diwujudkan untuk mengumpul bantuan orang awam agar dapat diagihkan secara teratur kepada kumpulan sasaran. Pegawai Dietetik HWKKS Rosli Muhammad Salih berkata pihaknya amat menghargai sumbangan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan dan perseorangan yang sudi menghulurkan makanan dan minuman sejak minggu lalu. Sebanyak 250 pek sumbangan berupa keperluan harian makanan diagihkan kepada kaki tangan RTM Sabah hasil inisiatif Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM semalam. 80 pek juga diserahkan kepada penduduk sekitar masjid berkenaan khususnya yang terkesan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Sumbangan seumpama julung kali diadakan pihak masjid berkenaan dengan keseluruhannya bernilai RM10,000. Kita melihat kita ni di Barisan Hadapan yang bertugas dan terkesan sempena Perintah Kawalan Pergerakan PKP kita yang dilanjutkan sehingga 16 April. Jadi inilah inisiatif sikit daripada masjid untuk melihat sumbangan ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Menurut Zakaria, sumbangan ini selaras dengan seruan Mufti Negeri agar pihak masjid memain peranan membantu orang ramai yang memerlukan. Beliau turut mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin memberi sumbangan untuk datang ke masjid berkenaan. Langkah kerajaan memberi penangguhan bayaran balik pinjaman kepada semua peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN susulan impak penularan COVID-19 amat bertepatan. Inisiatif itu berupaya meringankan beban golongan berkenaan khususnya dari aspek perbelanjaan terutama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Madya Dr. Rahman Nordin berkata, lebihan duit hasil penangguhan ini boleh digunakan peminjam untuk tujuan kecemasan atau membeli keperluan yang lebih penting. Kalau lebih-lebih lagi mereka yang baru kerja, baru graduate, baru mau stabilize. So ini satu berita yang baik untuk mereka lah, kan? Mereka baru mau start picking up. Even mereka yang lama sudah kerja pun yang masih ada tu pun itu satu berita baik untuk mereka lah. Usaha kerajaan ini turut disambut baik peminjam PTPTN. Pada tempoh PKP ini, banyak kemungkinan yang akan berlaku yang kita tidak tahu. Jadi perlunya ada persediaan dari segi kewangan. Sebab pola perbelanjaan juga sudah tentu akan berubah. Sekurang-kurangnya wang yang sepatutnya digunakan untuk bayaran PTPTN itu dapat kita manfaatkan sekiranya terdesaklah. Pada saya, penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN selama 6 bulan ini amat membantu meringankan beban rakyat di mana wang yang sepatutnya digunakan untuk membayar balik pinjaman tersebut dapat digunakan untuk perbelanjaan harian. Penangguhan bayaran balik pinjaman ini akan memberi manfaat dan membantu hampir 1.5 juta peminjam PTPTN yang melibatkan jumlah kutipan sebanyak RM375 juta.
Keluarga pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 mendapat perhatian daripada pihak universiti. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Profesor Madya Dr. Rahman Nordin berkata, beberapa pelajar B40 yang sempat balik ke kampung halaman sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menghubungi Jabatan Hal Ehwal Pelajar HEP memohon bantuan. Inisiatif tambahan UMS ini diambil selepas mendapati rata-rata ibu bapa pelajar berkenaan bekerja dalam sektor pelancongan yang terjejas teruk dan hilang sumber pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 sejak akhir Disember tahun lalu. So kita pun ambil berat juga dengan mereka ni. So ramai kan yang ada kawan-kawan kita ibu bapa yang terkesan oleh wabak ini dari segi industri yang mereka kerja, especially pelancongan. Sabah ni memang kita terkenal dengan pelancongan, so macam itu pun kita bagi bantuan juga semampu kita lah, semampu kita. Yang penting kita mau pastikan mereka cukup bekalan. Profesor Madya Dr. Rahman memberitahu RTM ketika ditemui di Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS. Dalam masa sama, beliau turut mengalu-alukan sumbangan dalam pelbagai bentuk daripada syarikat korporat, badan bukan kerajaan NGO dan individu bagi membantu usaha UMS membela nasib golongan pelajar B40 yang memerlukan bantuan. Setakat ini, pelbagai sumbangan berbentuk barangan keperluan harian diterima UMS sejak pelaksanaan PKP 18 Mac lalu. Pakej prihatin diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini berjumlah RM250 bilion telah memberi kelegaan kepada peniaga-peniaga kecil di pasaran harian yang terjejas akibat PKP yang dilaksana sejak 18 Mac lalu. Tinjauan kru berita RTM di Pasar Segar Harian, Koperasi Pembangunan Desa KPD di Tanjung Lipat Likas mendapati pasar itu yang sebelum ini menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan produk segar kini kelihatan lengang. Justru beberapa peniaga yang ditemui bersyukur kerana nasib mereka tidak dilupakan dalam pakej prihatin. Terima kasih kepada kerajaan kerana membantu kami dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Bila ada bagi bantuan untuk meringankan beban kami yang sekarang yang tengah beginilah, yang menjual yang kecil-kecilan begitu, ada penyakit begini, jadi sekarang kira kurang orang sudah, tidak macam dulu sudah. Pakej tersebut juga mendapat reaksi positif Persatuan Teksi dan Limousin Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Pemandu-pemandu teksi adalah rata-rata 100% B40. Kita sekali lagi mengucap terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah kerana sedikit sebanyak dapat meringankan beban pemandu-pemandu teksi lagi. Yang mana kita nampak B40 ini kita akan dapat 1,600. Dalam pada itu menyentuh mengenai operasi teksi di KKIA, Syamsuddin memaklumkan sepanjang tempoh PKP, hanya 20 buah teksi beroperasi setiap hari berbanding 200 teksi pada hari biasa berikutan langkah menghadkan penerbangan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Imran Azmi Rosli, Assalamualaikum dan salam sejahtera.